Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Pada pagi ini sambung kitab Qaulul Tam, masalah yang ke-51. Masalah yang ke-51. Ya. Ke surat 32. 32 Rumi 47 Jawi. Masalah ke-51. Masalah ke-51. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masalah ke-51. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Oh, ini sebenarnya sambungan ni. Ini sambungan daripada masalah ke-50. Berkata, kita baca dulu tengok. Berkata Al-Imam Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa sujud sahwi, imam ada melakukan perkara yang disunatkan sujud sahwi dan memang nak sujud sahwi pun, lepas tu terlupa sujud sahwi. Dahlah ada yang dia lupa, dia nak sujud sahwi, dengan sujud sahwi dia lupa. Okey. Dan makmum pun lupa juga. Makmum pun tahu sunat sujud sahwi ni, dan nak sujud sahwi lah kalau imam sujud sahwi nanti. Lepas tu imam lupa, makmum pun lupa, dua-dua lupa. Lupa juga memberi salam sertanya, sama-sama bagi salam. Imam dan makmum sama-sama bagi salam. Kemudian teringat imam baru teringat lepas salam bahawa ia terlupa sujud sahwi lah tu, dan ia pun baru sujud. Maka hendaklah makmum itu turun sujud bersama imam. Turun tu maksud makmum tu kena sujud, sedangkan sama-sama dah salam ni. Berdasarkan imam itu, bila dia kata kat sini, maka hendaklah makmum turun sujud tu wajib. Hendaklah sujud bersama imam walaupun sama-sama dah salam. Berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Titik dulu kat situ. Kalau kita nak fikir logik sembahyang jemaah kita, logik sembahyang seorang, ilmu sembahyang seorang, bila makmum dah salam, imam salam, makmum dah salam, dah terputus lah. Tu dia punya
perbahasan dia kat situ. Dah terputus lah. Maksudnya kalau imam lepas tu sujud sahwi, maksudnya masuk dalam sembahyang balik, makmum dah tak ada kena-mengena dah. Makmum dah habis sembahyang, sama-sama bagi salam kan. Itu logik kita. Tapi tak gitu. Tidak. Maknanya makmum tadi wajib sujud sahwi walaupun dia dah salam. Cuba kalau kita tengok, kita kena tengok masalah 50. Masalah 50 ni saya sebut secara ringkas lah. Masalah 50 yang kita dah bahas sebelum ni, katalah imam tertinggal baca Fatihah rakaat pertama, sama ada tinggal Fatihah semua atau mungkin tinggal satu ayat. Ini kita dah bahas ni, sejam kita, dekat sejam kita bahas bab ni. Sebab dia ada rentetan masalah 51 ni. Kena faham masalah 50 dulu. Pada rakaat pertama dia tak baca Fatihah imam, ataupun tak baca satu ayat daripada ayat Fatihah, walaupun satu huruf imam tak baca. Biasanya tak sengaja lah, mana boleh sengaja. Kalau sengaja tak sah sembahyang, tak sengaja lah. Tinggal mana-mana ayat, tinggal mana-mana huruf, lebih-lebih lagi tinggal satu Fatihah, terus baca surah. Okay? Rakaat pertama kita ambil contoh tu. Bila imam rukuk, makmum tak boleh rukuk. Makmum kena berdiri, tegur, hukumnya sunat. Subhanallah, hukumnya sunat, tak wajib. Tapi poin dia, makmum tak boleh rukuk. Sebab imam tak baca Fatihah, tak sempurna, mana boleh rukuk. Makmum tadi tu, imam rukuk, sebab imam tak ingat. Ingat, kita dah bahas ni bila? Bulan lepas. Kemudian imam i'tidal, makmum tetap duduk diam-diam kat situ. Tegur tak tegur, itu masalah sunat. Tak wajib tegur, subhanallah, tak wajib. Kalau tegur, tegurlah. Kalau imam ikut, ikutlah. Kalau imam tak ikut, cerita imam tak ikut. Ataupun tak tegur pun. Yang penting makmum tak boleh ikut. Makmum ikut, makmum batal. Makmum rukuk, makmum batal. Imam tu sujud, imam duduk dan tersujud, imam sujud, imam naik rakaat yang kedua. Ketika imam naik rakaat yang kedua, imam baca Fatihah lagi. Baca Fatihah. Yang ini Fatihah betul. Masa tu baru makmum kata, okey, yang ini baru betul. Makmum kata imam baru rakaat pertama. Sebab yang tadi semua tak kira sebab tak baca Fatihah ataupun tak sempurna Fatihah. Dalam keadaan imam tak sedar. Kemudian imam rukuk rakaat yang kedua, katanya makmum kata baru rakaat yang pertama ikut rukuk. Terus bermulalah huru-hara berlaku di situ. Imam tahiyat awal, sebab imam kata rakaat kedua kan. Makmum kata tidak, yang tadi kau lupa baca Fatihah, tak kira rakaat pertama tadi. Sebenarnya ini baru rakaat pertama, nak naik rakaat kedua. Imam kata tidak, sekarang dah rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga. Maka imam tahiyat awal. Bila imam tahiyat awal, makmum berdiri. Makmum tak boleh tahiyat awal. Makmum tahiyat awal batal. Sebab dia baru rakaat pertama kan. Imam tak tahu, tak sengaja. Tak sengaja tak apa. Tak apa dengan maksud tak batal. Imam tunggu aja. Bila makmum tunggu aja rakaat yang berdirilah. Imam naik rakaat yang ketiga, dia kata. Imam tu kata rakaat ketiga dah. Dah baca tahiyat awal rakaat ketiga lah. Makmum kata baru ni rakaat yang kedua. Baca Fatihah macam biasa. Imam rukuk, makmum ikut. Kemudian imam naik rakaat yang seterusnya. Rakaat keempat, kata imam. Makmum kata ni baru rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga. Maka ada tahiyat awal. Oleh kerana imam tak buat, sebab imam kata dia dah buat, maka makmum tak boleh buat. Makmum buat tahiyat awal, batal makmum. Maka dia kena naik dengan imam. Cuma imam kata rakaat keempat, makmum kata rakaat ketiga. Terus sembahyang sampai tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir, imam kata tahiyat akhir. Sebab imam kata dah rakaat keempat, makmum kata baru tiga, ni baru nak naik empat. Makmum tak boleh tahiyat akhir dengan imam. Kalau tidak, batal makmum. Salah imam, makmum je siap batal. Kemudian biarlah imam baca tahiyat akhir. Tegur tak tegur tu nombor dua. Sebab sunat, tak wajib tegur. Kemudian makmum tunggulah rakaat keempat, tunggu aja. Imam kata empat, apa dah, aku dah empat dah ni tahiyat. Bila imam bagi salam, ni nak cerita ni. Ujung-ujung tu kalau ingat, muka surat 30 yang ujung-ujung tu. Muka surat 32 yang ujung-ujung. Okay? Yang ujung-ujung. Bila imam bagi salam, makmum tadi berdiri kan. Mungkin masa imam baca tahiyat, makmum yang berdiri tu dah baca Fatihah. Mungkin boleh jadi gitu, boleh, tak ada masalah. Tunggu. Bila imam bagi salam, makmum kata, dah salam, dah putus dengan aku. Kat sini lah punca dia. Dah putus dengan aku. Maka makmum tadi rukuk i'tidal. Maka makmum batal. Sedangkan imam dah salam. Ya, imam dah salam, makmum batal. Itu yang ujung-ujung tu. Sebelum masalah 51 yang atas tu. Sepatutnya logiknya,
Apa salat batal? Imam dah salam, makmum teruskan sembahyang lah. Kenapa pula kalau makmum tadi rukuk, i'tidal, sujud, makmum tadi batal sedangkan imam dah salam? Kerana tak terputus lagi imam dengan makmum. Walaupun imam dah salam, tak terputus walaupun imam salam. Kerana salam imam tu salam salah. Bila seseorang membuat satu perkara yang salah, tak batal sembahyang dia. Antara perkara salah, sebab tu dia naik, orang naik rakaat kelima, sembahyang rakaat kelima. Batal tak? Tak batal, sebab tersalah. Apa sahaja yang tersalah, tak sengaja buat, bukan sengaja nak buat salah dalam sembahyang, tak batal. Jadi antara kesalahan adalah bagi salam awal. Imam bagi salam awal itu sebab dia tersalah, dia kata dah salam dah. Sedangkan kalau ikut hakikatnya belum lagi, sebab tu makmum tunggu kat atas. Bila imam salam, sebenarnya imam tak keluar sembahyang lagi, salam dia tak sah. Memang tak sah pun, sebab dia kena naik satu rakaat lagi kan. Jika makmum rukuk, makmum telah mendahului imam. Tadi dah berdiri satu rukun, rukuk dua rukun mendahului imam. Makmum i'tidal, makmum batal. Sebab imam belum bangun lagi. Imam belum bangun, apa dia dah salam? Salam salah, bukan salam betul. Habis apa dia buat juga? Mana imam perasan? Kalau tidak, takkan dia buat. Sebab tu batal. Sebab ikatan makmum dengan imam tu masih ada walaupun imam dah salam. Jadi makmum ni macam mana kalau nak cepat? Lepas salam tadi, makmum wajib niat mufaraqah. Aku mufaraqah dengan imam. Mufaraqah apa? Imam dah salam, wajib niat mufaraqah. Sedangkan kalau kita sembahyang masbuk ke apa, kita bangun, imam dah salam, tak payah niat mufaraqah pun, dia automatik lah mufaraqah dah dia salam. Itu sembahyang betul. Yang ini yang imam salah, dia niat mufaraqah. Ataupun kalau dia tak nak niat mufaraqah, dia wajib biarkan masa tu lama sikit. Lepas salam tu lama, uruf lama tu ikut uruf, kira-kira batal lah. Agak-agak berapa? Lepas imam salam tu, mungkin boleh kita kata 15 saat. Tu dah lama dah tu. Maka terputus dengan sendiri, baru tak payah niat mufaraqah. Sebab apa dia tunggu sampai 15 saat ni? Tunggu, takut imam sujud balik, takut imam masuk sujud balik pula, takut imam masuk sembahyang balik, tambah satu rakaat. Boleh ke? Boleh. Kenapa boleh? Sebab imam tadi tersalah-salah. Kenapa lepas 15 saat? 15 saat saya yang letak dalam kitab tak ada 15 saat. Dia kata lama pada uruf. Kebiasaannya agak lama dah tu. Putus dah ni, dah lama dah. Imam dah gerak kat tu, bergerak kat ni, baca subhanallah, baca macam-macam dah. Habis dah ni, putus dah ni. Secara uruf, biasa-biasanya gitu. Kalau kita tengok, putus dah ni. Tapi kalau sekadar baru salam 5-6 saat, belum lagi. Sebab mungkin imam boleh masuk sembahyang untuk tambah rakaat seterusnya, kerana dia tak putus lagi. Salam dia tak sah. Jadi tunggu masa lama sikit. Ataupun dia dah berdiri ke, dah bercakap, tadi silap apa, popek, batal lah kita, batal lah ni. Takkan sembahyang boleh sembahyang balik, batal lah ni, dia kata, batal. Jadi masa tu diperlukan agak lama juga. Agak lama tu tak adalah ulama letak berapa saat-saat, cuma kira-kira lama lah. Saya letak 15 saat, macam lama sangat je, letak 10 saat. Agak lama. Lepas tu bila agak lama, baru dia boleh rukuk i'tidal, kerana dah terputus, tak perlu niat mufaraqah. Nak selamat, niat mufaraqah. Macam mana pun afdal, jangan niat mufaraqah, tetap bersabar dengan imam, tunggu takut-takut dia masuk balik. Sehingga kita tengok dia dah melampau dan dah banyak sangat dia gerak dah ni. Dan dah lama dah ni, dah 12-13 saat dah ni. Tak ada ni. Tak ada dah, teruskan. Tak perlu mufaraqah dah, sebab terbatal dengan sendiri dah. Imam tadi bukan salam yang mengeluarkan dia daripada sembahyang. Bukan salam imam yang mengeluarkan dia daripada sembahyang. Bergerak-gerak dia, bercakap-cakap dia macam-macam yang mengeluarkan dia daripada sembahyang, dengan maksud dia kena qada balik nanti. Dan dia tak boleh, alamak biar ke, dia tak boleh tambah dah, sebab dah terlalu lama atau terlalu banyak dia bercakap. Okey, jadi nak cerita sekarang ni, imam dan makmum tak putus walaupun imam salam, tapi salam yang salah, bukan salam yang betul. Habis kita dah faham itu kesimpulan daripada bahas kita masalah 50. Masuk masalah 51, samalah. Berkata Imam Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa, dia nak sujud sahwi, dia niat nak sujud sahwi, sebab adalah salah tinggal kunut ke, tayat awal ke, apa-apalah, rakaat ketiga dah tayat akhir, baru kemudian lepas tayat akhir tu makmum ada tegur, tambah lagi satu rakaat, kan perkara yang disunatkan sujud sahwi. Apa-apalah, dia pun lepas ni sujud sahwi, makmum pun lepas ni sujud sahwi juga. Dua-dua niat nak sujud sahwi. Kemudian dua-dua lupa, imam salam, makmum pun salam, masih lagi tak putus, sebab lupa tadi. Tak putus. Yang tak putus ni imam tadi tu dengan makmum, tak putus.
Dengan maksud walaupun dah salam, dua-dua tak kira salam. Tak kira. Kemudian teringat imam bahawa ia terlupa sujud. Dalam jarak yang tak lama selepas salam, imam teringat dan ia pun sujud. Imam pun sujud, memang boleh. Istilahnya masuk dalam sembahyang balik, salam tadi tak kira. Salam tadi tak kira, salam. Kenapa salam tak kira? Sebab dia niat nak sujud sahwi tapi lupa. Bila lupa kan tak sah. Perkara kan tak dikira. Bila lupa kan tak dikira, bukan tak sah, tak dikira. Maka hendaklah makmum itu turun sujud bersama imam. Bila tengok imam sujud dalam keadaan jarak tak panjang, tak lama lagi selepas salam tadi, imam sujud, makmum pun teringat, memang aku nak sujud sahwi tadi, imam lupa dengan aku lupa. Sekarang imam masuk sembahyang balik untuk sujud sahwi. Aku makmum wajib masuk, wajib masuk sembahyang untuk sujud sahwi. Kalau tidak batal makmum walaupun dah sama-sama salam. Okey? Berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyang. Itu kalau imam dah salam, makmum dah salam. Imam salam, makmum salam. Kemudian 4-5 saat imam sujud sahwi. Maknanya imam masuk sembahyang balik. Salam imam tak sah, tak kira. Bukan tak sah, tak kira. Tak dikira salam dia. Bila sujud sahwi, makmum tadi, tadi salam tu tak kira, lupa, sebab lupa. Makmum tadi wajib ikut sujud sahwi. Sebab tu lepas duduk sujud balik, sebab tu ada salam. Salam tu baru sah. Salam lepas sujud sahwi. Itulah salam keluar sembahyang. Yang pertama tak nama keluar sembahyang sebab lupa, tak sengaja. Dan dalam keadaan niat nak sujud sahwi. Itu kalau imam dah salam, makmum dah salam. Kalau imam dah salam, makmum belum salam, sama juga. Imam dah salam, makmum pun nak sujud sahwi. Sebab imam dah salam, makmum boleh dia tak nak salam lagi. Tak ada masalah. Dia pun fikir, macam ada benda tinggal. Imam dah salam dah ni. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Dia terlupa. Makmum tadi lupa. Imam teringat, sujud sahwi. Dalam 5-6 saat imam sujud sahwi. Makmum belum salam, makmum follow aja. Sebab kalau makmum bagi salam pun tak sah salam dia tu. Sebab dia niat nak sujud sahwi tapi lupa sujud sahwi. Dah lah lupa rakaat. Lepas tu sunat sujud sahwi, lupa lagi sujud sahwi. Lupa sungguh. Jadi dia makmum tak salam lagi. Imam sujud sahwi, masuk balik sembahyang. Makmum tadi terus ikut aja. Tak payah salam lah. Terus ikut. Dan salam nanti lepas sujud sahwi dengan imam. Hukumnya wajib. Dengan maksud tak buat batal. Hukum makmum tadi. Hukum imam masuk sembahyang balik. Bila imam masuk dalam sembahyang balik, hukum makmum ikut imam tu adalah wajib. Batal sembahyang makmum kalau tak ikut walaupun dah salam. Sebab tu dia masuk dalam masalah 51. Sebab benda ni agak logiknya macam tak gitu. Logiknya dah salam, makmum dah salam, habis dah. Malah imam pun dah salam, dah putus dah dengan makmum. Kenapa pula makmum boleh batal? Makmum dah lega, dah lega dah. Maksudnya sembahyang dah lah. Dah selesai kewajipan dah sembahyang. Padahal boleh batal lagi walaupun dah salam. Dah menyandar gini dah. Tu tengok Allah batal sebab imam sujud, dia imam sujud. Dia bercakap. Imam pun duduk atas sujud, imam bagi salam. Allah kena sembahyang balik. Dia dah menyandar kat belakang. Dah menyandar. Jadi masa tu tak lama di antara salam imam dan sujud sahwi masuk sembahyang balik. Tak lama. Cuma lama tu tak adalah kadar. Saya agak-agak mungkin atas 10 saat lah. Kira lama tu. Kira putus dah tu. Kira dah termufaraqah. Batal kerana putus. Okey, dia kata kat sini Dan berkata Imam Rafi'i lagi, dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud. Yang ni lain pula. Makmum tahu imam sujud, tak sujud sahwi tak sahwi, aku nak sujud sahwi ke tak? Yang tadi dua-dua lupa. Imam lupa sujud sahwi, makmum pun lupa. Sedangkan sebelum tu berniat nak sujud sahwi. Yang ini imam je lupa, makmum tak lupa. Sepatutnya sujud sahwi ni, asal imam tak ada sujud sahwi. Okey, boleh je makmum tadi sujud sahwi. Boleh aja lepas imam salam. Tapi dia tak, makmum tak buat gitu. Makmum bagi salam. Sebab imam tak sujud sahwi, dia jadi macam imam tak sujud sahwi, sepatutnya sujud sahwi ni, tapi tak apalah. Tak sujud sahwi bukannya tak sah sembahyang, sunat aja. Makmum ni duk cakap ni, popek dalam hati dia. Jadi salam lah. Makmum tadi pun salam.
Ni. Dan jika makmum itu mengikut memberi salam, imam salam sebab lupa, makmum salam sebab sengaja salam, dan teringat ia bagi sujud, dia memang ingat sujud tu, sujud sahwi, kemudian imam kembali sujud sahwi, lepas makmum salam, imam sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikutnya, kerana salam makmum dengan sengaja itu mengandungi putus qudwah, putus ikatan, putus termufarakah dengan sendiri, dengan imam. Apabila makmum salam, bagi salam dalam keadaan dia sedar bahawasanya ada sunat sujud sahwi, baru tu. Sebab apa jadi gitu? Sebab makmum sengaja salam dalam keadaan dia tahu sujud sahwi ni salam sunat je pun, dia bagi salam. Imam aku lupa, aku nak sujud sahwi, aku lupa, imam sujud, makmum tak boleh sujud. Kalau makmum sujud pun tak kira sujud, tak batal semayang, tak apalah, cuma dosalah sujud. Sebab apa berdosa? Sebab mana boleh sujud selain daripada semayang? Ini sujud apa ni? Sujud sahwi. Sujud sahwi apa? Kau dah salam tadi dengan sengaja dan ingat sujud sahwi tu, tapi tak sujud sahwi. Bila salam, habis. Bila salam dengan sengaja, biasa. Kenapa imam boleh pula? Sujud salam imam tak dikira sebab imam lupa. Dia lupa sujud sahwi. Jadi terputus. Jadi makmum tadi tak boleh sujud sahwi dah, walaupun imam sujud sahwi. Kerana ketika makmum sujud sahwi, makmum sedar ada kesunatan sujud sahwi, tapi dia tak sujud. Dia salam dengan sengaja, dia yang memutuskan qudwah. Gitu. Tak boleh ke sujud lepas tu sujud ajalah? Tak boleh. Sujud hanya boleh dalam sembahyang aja. Sujud hanya boleh dalam sembahyang. Tak boleh di luar sembahyang. Sujud ni. Sama ada sujud syukur boleh, sujud tilawah boleh, sembahyang, sujud sembahyang boleh, sujud saja tak boleh. Sebab tu sujud yang sembahyang hajat lepas tu sujud, sebahagian besar ulama tolak, tak boleh. Ada kaifiat cara sembahyang hajat, lepas sembahyang hajat lepas tu sujud doa. Biasanya kat sekolah buat, sebab nak paksa. Lepas habis sembahyang hajat ni, lepas tu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu dia sujud. Ramai-ramai pakai sujud doa. Sebahagian besar ulama tolak, tak boleh, hukumnya haram, tak boleh. Sebab nak doa dalam sujud yang tak akhir ke? Boleh lah. Salam tu sujud apa? Sebab sujud tak banyak. Sujud yang ada sujud semayang, sujud yang duduk semayang, sujud semayang dia panggil sujud rukun, sujud sahwi, sujud tilawah sebab baca ayat-ayat sajadah, sujud syukur. Itu sujud apa? Sujud berdoa. Tak ada, doa bukan sujud, berdoa kat tangan. Tu sujud apa tu? Tu tak boleh tu. Jadi makmum yang sujud ikut imam, walaupun dia salam tadi, salam makmum salam dengan niat, dengan makmum salam tadi memang tahu ada sujud sahwi, tapi ikut juga dengan sedar, maka terputus. Bila terputus, imam sujud, makmum tak perlu sujud. Makmum sujud kira buat satu perkara yang salah, tapi tak batal semayang lah. Memang tak batal pun semayang makmum kalau ikut pun, tapi salah. Dan ini jelaslah bahawa kekal qudwah, maksudnya tak putus semayang lagi. Kekal qudwah tu ikatan, tidak putus imam dengan makmum, tak putus lagi. Kekal qudwah itu selepas salamnya dengan lupa untuk sujud sahwi. Dia tekan dengan lagi, ini jelas bahawa kekal qudwah tetap juga masih dalam sembahyang. Itu maksud kekal qudwah. Imam dengan makmum tadi masih lagi tetap dalam sembahyang selepas salam sekalipun, dengan kerana lupa sujud sahwi tadi, dalam keadaan sebelum tu niat nak sujud sahwi, atau lalai. Lupa lah tu, lalai dengan meninggalkan sunat abad di dalam sembahyang. Kalau ada apa-apa, bukan sunat abad aja, apa-apa yang yang disunatkan sujud sahwi. Habis 51. Masalah 52. Ini antara soalan yang bukan soalan jawab hukum yang jarang dibincangkan. Kalau kita buat soalan ni, tak tahulah berapa orang boleh jawab. Soalan periksa ke apa ke. Rasanya pakat-pakat jawab macam tu lah, maksudnya salah jawab lah. Masalah 52.
takbiratul ihram imam yang pertama, jadi cara menyelesaikannya yang tadi tu, masa bangun naik rakaat seterusnya mufaraqah dengan imam. Tu caranya makmum tadi. Mufaraqah dengan imam. Macam tu juga dalam masalah lain, bila imam tak cukup rakaat ke, sama lah juga. Imam tak cukup rakaat, makmum naik tunggu rakaat, tunggu. Imam tahiyat tapi tak naik, sedangkan baru 3 rakaat, sepatut 4. Imam dah tahiyat akhir katalah. Makmum tunggu aja. Lepas tu imam salam. Nak cepat mufaraqah. Masa imam salam tu mufaraqah makmum tadi. Kalau tidak dia kena tunggu. Ha. Tak boleh. Semalam soalan dekat Bukit Beruntung telah berlaku. Saya dapat call lebih kurang macam tu lah. Dia telefon, alamak tadi tersilap. Tersilap apa? Dia tersilap. Masalahnya dia kata, bila makmum tegur dia, macam mana masalah? Dia baru 3. Bukan, dia duduk tahiyat, makmum subhanallah. Makmum subhanallah. Dia tak tahu apa salah. Dia sujud sekali lagi. Dia ingat sujud sekali kot, dia sujud sekali lagi. Macam tu lah. Akhir sekali makmum yang ada tu tak cukup rakaat lah ni. Duduk. Bila dia bangun tambah rakaat, makmum lain semua baru tambah. Dia tanya macam mana dia, imam tu yang tanya. Imam selesai. Imam tak sengaja. Selesai. Maksud selesai sah. Makmum yang duduk semua tak sah. Sebab apa? Dia gini. Dia ada hukum lain sebenarnya. Dia ada hukum lain. Hukum lain ada sunat yang istilah kalau kitab dia kata sunat yang jahat menyalahi. Sunat yang keji menyalahi. Menyalahi itu tak ikut imam, keji. Istilah dia panggil keji ataupun jahat. Dengan maksud walaupun benda tu sunat, kadang-kadang imam tak buat, makmum boleh tak buat. Kadang-kadang imam tak buat, makmum kena tak buat juga. Makmum tak boleh buat walaupun ianya sunat. Contoh laju-laju lah. Benda ni kita dah bahas sebelum ni dalam kitab Musalli sebenarnya. Imam sujud tilawah, baca ayat macam pagi Jumaat tu lah. Kita pagi Jumaat je sujud tilawah, tak apalah pagi Jumaat tu. Imam sujud, kan sunat sujud tilawah, tak wajib. Imam sujud, makmum wajib sujud. Imam tak sujud, makmum wajib tak sujud juga. Tak boleh kata malah imam ni aku seorang sujud, batal makmum. Walaupun ianya sunat, imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Selesai satu. Laju-laju lah. Yang kedua apa? Dia ada 4. Tak ingat? Tak. Yang kedua tahiyat awal. Tahiyat awal. Imam tahiyat awal, makmum boleh nak tinggal. Sebab tahiyat awal kan sunat. Tapi dia pelik lah sikit. Imam tahiyat awal, makmum boleh tunggu rakaat ketiga. Tak nak tahiyat awal. Tapi rugi dia pahala dia. Malah luput pahala jemaah bagi dia. Tapi tak batal. Imam tahiyat awal, makmum berdiri rakaat ketiga. Tak apa. Tak apa dengan maksud tak batal. Tapi rugi, luput pahala jemaah. Imam tahiyat awal. Imam tidak tahiyat. Imam tak tahiyat awal. Imam tak tahiyat awal, makmum wajib tak tahiyat awal. Imam tak buat tahiyat awal, makmum wajib tak buat juga. Sunat aja, sunat sekalipun. Imam tak buat, makmum kena tak buat juga. Imam buat, makmum boleh nak lawan, tinggal. Imam buat, makmum boleh tinggal. Cuma jarang lah orang buat. Imam tahiyat awal, tak apalah aku tak nak tahiyat awal. Dia tunggu rakaat seterusnya. Walaupun mendahului imam, 1 makruh, 2 haram. 3 haram dan ancaman Nabi dibangkitkan dengan kepala kaldai nanti ke akhirat. Sebab mengangkat kepala sebelum imam, kalau mendahului satu rukun daripada imam tak batal lagi. Tapi makruh lah, luput pahala jemaah. Daripada 27 jadi 1 je pahala dia. Okey, imam buat tahiyat awal, makmum boleh tinggal. Boleh tak nak ikut imam. Sebab dia kata sunat aja. Imam buat tahiyat awal, makmum boleh tinggal. Imam tinggal tahiyat awal, lupa ataupun sengaja imam tinggal tahiyat awal, imam tinggal tahiyat awal, makmum wajib tinggal juga. Makmum kata malah imam ni.
Aku buat tahiyat awal laju-laju, makmum batal. Okey. Yang ketiga kunut. Imam buat tahiyat awal, makmum boleh tak nak tahiyat awal? Boleh. Imam buat tahiyat awal, imam buat kunut, makmum boleh tak nak kunut? Dia buat apa? Dia tunggu dalam sujud. Boleh. Boleh dengan maksud tak batal lah. Lupa pahala jemaah memang lupa lah. Imam buat, makmum boleh nak lawan, tak nak buat. Imam tak buat, imam sujud tanpa kunut, makmum boleh kunut, boleh lawan. Mana paling ringan lah kunut. Imam buat, makmum boleh tak nak buat kunut. Imam tak buat kunut, makmum boleh buat, boleh lawan. Yang keempat, sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Makmum yang tak sujud sahwi, makmum batal. Walaupun makmum ni tak tahu apa salah. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Makmum tak buat, batal makmum. Imam tak buat sujud sahwi, makmum boleh lawan. Buat sujud sahwi, boleh. Dengan cara selepas imam salam baru sujud sahwi. 4. Imam buat, makmum wajib buat. Ada. Sujud tilawah. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Sujud tilawah. Imam buat, makmum boleh lawan. Tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Pelik sikit. Imam tak buat, makmum mesti jangan buat juga. Makmum buat, makmum batal, iaitu tahiyat awal. Imam buat, makmum boleh tak nak buat, kunut. Imam tak buat, makmum boleh buat, lawan, kunut. Imam buat, makmum wajib buat, sujud sahwi. Imam tak buat, makmum boleh nak lawan, buat setelah imam salam, sujud sahwi. Tu dia. Jadi dalam kes tadi, bila imam tahiyat awal, tapi sebenarnya bukan tahiyat awal, tu salah kan? Tahiyat awal yang salah. Makmum tunggu, makmum tunggu bersama imam, sedangkan itu bukan tahiyat awal, batal. Batal makmum. Imam tak batal sebab dia silap. Makmum yang batal. Makmum wajib tunggu. Sebab dia kata mendahului imam. Mendahului imam makruh. Mendahului imam makruh adalah mendahului yang sengaja dahulu, bukan sebab masalah. Sengaja mendahului imam satu rukun makruh. Nanti luput pahala jemaah, tak dapat 27. Imam duduk tu, makmum duduk kerana takut mendahului imam, batal makmum. Habis tu mendahului boleh? Boleh, sebab bukan sengaja, ada sebab. Dia tak boleh. Hati-hati dengan tu. Imam tahiyat awal, makmum kena jangan tahiyat awal juga. Imam tahiyat awal, makmum boleh tinggal, boleh lawan. Imam tak tahiyat awal, imam tinggal tahiyat awal, makmum mesti tahiyat awal juga. Biasanya jadi gitu lah. Bila imam naik rakaat seterusnya, bila imam tahiyat awal, makmum tu duduk tahiyat awal, subhanallah. Patutnya berdiri, nak subhanallah masih berdiri, bukan duduk. Imam sepatutnya jangan duduk tu, sebab waktu tu bukan tahiyat awal. Imam tahiyat awal yang salah, makmum duduk juga, tapi subhanallah. Maknanya makmum sedar salah. Kenapa duduk? Bangunlah. Masa berdiri tu baru subhanallah, bukan masa duduk. Kalau tidak, batal makmum. Kadarnya pun sama juga. Agak-agak duduk tu boleh kata lama sikit. Kalau saya kata 3-4 saat, batal makmum. Sebab dia makan masa juga nak duduk, nak bangun kan, dia ada kan. Kalau kata 1 saat duduk, batal makmum. Oh, macam tu sangat. Saya agak dalam 3 uruf, agak lama juga dia duduk tu. Kalau dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, batal lah makmum. Sedangkan itu bukan tempat dia. Jadi bila makmum tahiyat awal, ataupun bukan tahiyat awal ke tahiyat akhir ke tak kisah, yang bukan pada tempatnya, bila imam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir bukan pada tempatnya, makmum nak tegur ke tak nak tegur ke, apa hal, berdiri dulu. Lepas berdiri baru cerita nak tegur ke tidak. Dia tak boleh tunggu. Okey, masalah 52. Takbiratul ihram yang pertama masuk yang dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya, dan yang ketiga masuk semula. Ini imam yang takbir bukan sekali, 2 kali ataupun 3 kali ataupun 4 kali seterusnya. Jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram, imam pun takbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram juga, maka batallah sembahyangnya imam. Allahu akbar. Kemudian dia sebenarnya bukan imam je, sembahyang seorang bersama. Sembahyang seorang macam tu juga. Allahu akbar, Allahu akbar, batal sembahyang. Sebab takbiratul ihram ni 2 kali. Dia akan terang kat bawah tu. Dan tidak harus, tak boleh makmum mengikutnya pada sembahyang itu. Kalau makmum tak takbir lagi kan, Allahu akbar, makmum pun Allahu akbar, ada bunyi sekali lagi, imam, makmum tak boleh ikut. Tak boleh ikut.
Kalau makmum ikut, okay, nanti dia akan baca. Dan jika ia mengikut juga makmum tadi, ikut juga takbir juga, niscaya juga padanya niscaya batal lah sembahyang kedua-dua. Imam batal, makmum pun batal. Sebab imam batal kerana takbir dua kali. Takbiratul ihram dua kali. Makmum batal kerana niat orang tak sembahyang sebagai imam. Dia tak sembahyang. Kenapa pula dia tak sembahyang? Kan dia takbir tu. Takbir dua kali. Takbir pertama masuk sembahyang. Takbir kedua, niat yang takbir kedua mengeluarkan sembahyang. Dia dah elok sembahyang, dia keluar. Jadi kita dapat faham lah, iaitu takbir yang kedua tadi tu tak diiktiraf syarak dari segi kenapa takbir yang kedua. Tadi tak niat. Yang tu bukan, itu tak masuk sembahyang lagi. Bila dia kata takbiratul ihram pertama, dengan maksud cukup syarat lah, Allahu Akbar, cukup syarat, dan ada niat qasad ta'arud ta'yin kat situ. Sahaja aku sembahyang fardu subuh, Allahu Akbar, itu maksud takbiratul ihram masuk sembahyang. Tapi kalau Allahu Akbar niat zuhur, sembahyang sana nak sembahyang subuh, itu tak masuk sembahyang lagi. Itu bukan, dia takbiratul ihram tu tak sah. Memang wajib takbir kedua, sebab takbir pertama tu tak sah. Yang ini takbir elok dah, semua dah cukup. Mungkin dia tak puas hati, macam tak kemah macam tu lah kot, tak puas hati. Yang ni masalah. Tak kemah, tak puas hati dengan takbir yang pertama. Sedangkan takbir pertama tu ikut syaraknya dah sah, dah syarak dah terima. Kenapa tak puas hati pula? Sebab tak puas hati dia takbir yang kedua. Takbir kedua tu membatalkan takbir yang pertama. Sebab takbir pertama tu dah sah, dia je tak puas hati, tak sedap hati. Kalau memang jelas-jelas niat tu tak sah, itu tak kena takbir sekali lagi. Yang ini yang tak puas hati lah. Jadi bila macam tu, soalan lah, macam mana makmum boleh tahu dia puas hati ke apa benda? Itu mana makmum tahu kan? Itu nanti dulu. Ada tak kat bawah ni dia cerita? Makmum mana tahu tadi imam ni sebab tadi niat yang pertama, takbir yang pertama sebab tak puas hati ataupun memang dia salah niat? Makmum mana tahu? Itu bab lain. Ini hukum dulu, hukum asal dulu. Sembahyang seorang pun sama Allahu Akbar, niat masuk sembahyang, tapi tak puas hati dengan niat tu. Sedangkan niat tu okey je, takbir sekali lagi, batas sembahyang. Okey? Imam pun sama. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam ketika ia bertakbiratul ihram yang pertama, habis cerita yang tu. Imam takbir, makmum belum takbir lagi. Bukan, imam takbir, makmum dah takbir. Tadi imam takbir, makmum belum takbir. Kemudian imam takbir yang kedua, maka batal imam. Makmum takbir, makmum batal. Bukan batal, sebenarnya tak sah daripada awal lah. Dia tak panggil batal. Nak batal kena sah dulu. Lepas sah, masuk sembahyang, baru namanya batal. Sekarang ni bila imam takbir yang kedua, makmum baru takbir, awal-awal lagi makmum tak sah. Nak kata batal pun boleh lah, tapi sebenarnya bukan batal, tak sah. Yang ini lain pula. Imam takbir, makmum takbir cepat-cepat, Allahu Akbar. Bila masuk je, imam takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Sudah, aku dah takbir macam mana? Kemudian bertakbir ia imam pula pada kali yang kedua setelah makmum takbir dengan qasad takbiratul ihram, dengan niat takbiratul ihram, dengan ada niat qasad ta'arud ta'yin dalam takbir yang kedua tadi tu. Imam tadi niscaya terputuslah qudwahnya dengan imam mufaraqah sendiri, tak boleh ke imam dah. Maknanya sembahyang seorang, makmum tadi makmum dia nak batalkan tak boleh, berdosa. Makmum kata, aku takbir, dia takbir, aku dah takbir, dah elok-elok aku masuk sembahyang, dah takbir yang kedua, batal lah dia. Imam ni makmum tadi membatalkan sembahyang dengan sengaja, berdosa. Sebab dah takbir kan. Bila dah takbir, imam takbir, dia takbir, kemudian imam takbir sekali lagi, imam batal. Kenapa pula dia nak batalkan sembahyang ni? Makmum ni teruslah sembahyang, habis imam tak ada, dah imam batal, sembahyang seorang lah. Sembahyang seorang, teruskan sembahyang, batalkan hukumnya haram. Cuma kalau kita nak panjangkan lagi, makmum boleh buat gini. Bila dia sembahyang seorang, maksud termufaraqah dengan sendiri. Bila imam takbir yang kedua, imam batal. Imam takbir yang kedua, imam batal. Makmum sembahyang sendiri. Imam takbir pertama, makmum takbir.
Imam takbir yang kedua, imam batal. Termufaraqah dengan sendirinya imam dan makmum. Imam takbir sekali lagi, makmum ni niat masuk. Makmuman niat sekali lagi makmum. Boleh. Boleh, tapi tak dapat pahala jemaah. Satu juga dapat, tak dapat 27. Tapi boleh. Kerana niat makmum tak semestinya dalam takbiratul ihram. Niat makmum tak semestinya ketika makmum mula takbir tu, awal-awal semayang niat makmum, tak. Tengah-tengah semayang rakaat ketiga boleh niat makmum. Semayang duduk soft banyak. Imam takbir, makmum tadi aku tak nak jadikan dia imam, dia bukan imam aku. Aku semayang seorang aja. Tapi duduk kat soft. Ini bukan suruh buat, nak cerita hukum. Dia semayang seorang. Okey. Rakaat pertama dia semayang seorang. Dia tak niat ikut imam pun. Dan dia tak ikutlah imam tu. Kalau dia ikut tak boleh, batal. Dia tak niat ikut imam, tapi dia tunggu. Waladhdallin, amin, tunggu. Kenapa tak rukuk lagi? Tunggu imam. Tunggu imam apa? Dia tak niat imam. Maka batal semayang makmum macam tu. Ni cuma dia semayang dalam soft, tapi dia tak niat makmuman. Dia semayang seorang. Rakaat pertama. Dia tak ikut imam pun. Rakaat pertama. Rakaat kedua. Masuk rakaat ketiga, imam rakaat ketiga, dia rakaat ketiga. Dia pun niat makmum. Rakaat keempat, rakaat ketiga dengan empat ikut imam. Boleh. Makmum tadi boleh. Tapi tak dapat pahala jemaah makmum tadi. Cuma nak bagi tahu, niat makmum tak semestinya Allah dalam tu. Tak semestinya. Luar pun boleh. Iaitu lepas takbir Allahu Akbar, baru niat makmum boleh. Malah mula-mula niat semayang seorang, tengok-tengok ada imam datang orang semayang jemaah, dia semayang seorang kat depan tu, dia masuk dengan dia ke depan, niatkan imam tu jadi imam dia jadi makmum. Sedangkan dia dah rakaat ketiga. Boleh masuk. Cuma tak dapat pahala jemaah. Baik saya buat. Bukan dapat 27 pun. Cuma nak beritahu boleh. Jadi makmum tadi ketika imam takbir pertama, makmum dah takbir dah. Imam takbir yang kedua, Allah, benganglah makmum ni, batal dia. Maka termufaraqah dengan sendiri. Aku semayang seorang. Imam takbir yang ketiga, dia masuk semayang balik, sah semayang dia. Maka makmum tadi niat masuk semayang, niat jadi makmum. Dengan imam tadi tak dapat pahala jemaah, baik tak payah. Tapi boleh. Sebab dia takut pelik pada orang pula nanti. Dia kata dia tu semayang seorang apa hal? Padahal imam takbir 2 kali. Okey. Takbir pula kali kedua dan qasad takbiratul ihram. Niscaya terputuslah keduanya dengan imam itu. Kerana orang yang sembahyang itu apabila mendatangkan dengan takbiratul ihram, bererti masuk ia di dalam sembahyang. Allahu Akbar, niat takbiratul ihram dengan niat sekali ada semua, dia panggil masuk sembahyang. Dan apabila ia bertakbir kali kedua, bererti ia mengeluarkan dirinya dengannya daripada sembahyang. Sebenarnya kaedah dia bukan gitu, tapi bolehlah maksud dia, kita faham maksud dia, tapi kaedah dia bukan gitu. Bukan. Kaedah dia gini. Dalam sembahyang tak boleh ada niat lain walaupun niat sembahyang. Tu kaedah dia. Qawaidul fiqh dia. Dalam sembahyang, nak sembahyang wajib niat. Ketika sembahyang tak boleh ada niat lain walaupun niat lain tu sembahyang. Tak boleh ada. Ada niat lain batal. Apa niat lain? Dia sembahyang, dia takbir, maka dia dah sembahyang. Dah masuk sembahyang. Katalah sembahyang Zuhur. Dia takbir sekali lagi dengan niat sembahyang Zuhur. Maka ada niat lain, batal sembahyang. Okey, bagi contoh yang lain. Dia takbir, masuk sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba bunyi guruh. Guruh kat luar. Allah, jemur kain kat luar tadi. Dahlah bukan musim panas. Nak jemur kain 3-4 hari tak kering lagi. Tapi dah takbir dah. Dia niat, kalau hujan turun, aku batalkan sembahyang aku. Kan ada niat lain tu. Maka batal terus. Batal waktu tu juga. Waktu dia niat, kalau hujan turun, aku nak batalkan sembahyang aku, nak angkat kain. Ketika dia niat macam tu dah batal. Tiba-tiba tak hujan-hujan, dia sampai salam, batal lama dah sembahyang. Ketika ada niat lain. Dalam sembahyang tak boleh ada niat lain, walaupun niat lain tu sembahyang sekalipun. Sebab dia dah dalam sembahyang. Jadi sebab tu dia kata kat sini, takbir kali ke bererti masuk dalam sembahyang. Dan apabila ia bertakbir kali kedua, bererti ia mengeluarkan dirinya dengannya daripada sembahyang. Dia membatalkan sembahyangnya dengan niat yang kedua. Hukumnya haram, berdosa kan? Berdosa. Dan apabila takbir ia kali ketiga, dia takbir sekali lagi, bererti ia masuk ke dalam sembahyang pula. Dan apabila ia takbir kali keempat, teruk sungguh, keluar ia lagi
dengannya daripada semayang. Dan beginilah kalau bertakbir, kemudian bertakbir, kemudian bertakbir. Bila sebut takbir tu, takbiratul ihram. Takbir. Dan setiap kali tu berdosa. Takbir pertama tak berdosa. Takbir yang kedua, sebab tak puas hati dengan takbir yang pertama, sedangkan takbir tu okey aja. Takbir yang kedua batal, berdosa dan batal. Takbir lagi yang ketiga, masuk semayang balik. Takbir lagi yang keempat, berdosa kerana membatalkan. Begitulah. Macam saya sebut tadi lah, kalau memang dia salah niat tak cukup syarat, itu bukan memang kena takbir sekali lagi. Ini takbir yang cukup syarat. Biasa orang was-was dalam macam ni. Bermula dobek apa DZO, zobek punya apa benda, rumi jadi pelik tu. Bermula zobek, dobek dot DZ tu dot ke? Dot DH dot kan? DZ pula. Jadi zobek, apa? Dobek lah catatan. Bermula dobeknya bahawa masuk ia dengan gasal dan keluar ia dengan genap. Gasal ni ganjil. Orang dulu cakap macam tu lah. Ni orang gasal, orang ganjil, orang pelik pada orang. Ambil selipar, gantung dekat leher. Orang gasal dia panggil. Orang ganjil. Ganjil lah, masuk ganjil 1, 3, 5, 7, 9 tu lah ganjil. Bermula ia, takbir tadi, masuk semayang dengan gasal, dengan ganjil, dan keluar ia dengan genap. Keluar dia dengan genap 2, 4, 6, 8, 10. Ada orang salah faham. Dia kata macam ni, maka kalau dia nak takbir, dia takbir 3 kali. Ada orang salah faham. Kalau dah takbir, nak takbir lagi sekali kedua, kena takbir 3 kali baru sah. Betul lah kalau tengok sekali lalu, Allahu Akbar, dia tak puas hati. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa 3 kali? Sebab kali pertama sah, kali kedua tak sah, kali ketiga ada pula gitu. Betul lah dari segi sah, tapi berdosa. Saya ingat dulu kecil-kecil dulu ada orang cakap, bukan petua dia bagi tahu, kalau nak takbir semayang, takbir sekali. Kalau nak takbir lagi 3 kali. Jangan takbir 2 kali, nanti batal. Betul tapi salah. Allahu Akbar tak puas hati, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul lah sah semayang, tapi berdosa. Sepatutnya takbir sekali aja. Kalau terasa nak takbir sekali lagi, tak payah takbir, tak payah peduli. Sepatutnya gitu. Jangan duk layan syaitan tu. Demikianlah berkata al-ashab. Ashab ni ulama mazhab Syafi'i. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seorang daripada keadaan yang ada ia padanya kepada keadaan yang lain. Bila takbiratul ihram, dia akan mengubah keadaan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seperti mana juga mengubahkan daripada keadaan halal kepada keadaan haram dan akasnya dan sebaliknya. Akas tu sebaliknya. Sebab tu nama takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Sebelum ni boleh makan, lepas Allahu Akbar haram makan. Sebelum ni halal minum, lepas Allahu Akbar haram minum. Sebelum ni boleh nak melompat, nak apa semua, lepas takbiratul ihram haram. Sebab tu namanya takbir haram, takbir yang mengharamkan benda yang halal. Dia kata gitu, dia bagi contoh je lah. Jadi bila dah halal, kemudian dia takbir, jadi haram. Antara haram adalah haram ada niat lain. Dia takbir, itu panggil takbir haram, takbir yang mengharamkan. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu, jika sekiranya seorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat keluar daripada semayang, selepas takbir yang pertama. Dia kata, yang kata batal tadi, lepas dia takbir yang pertama, dia tak niat untuk batalkan semayang. Dia Allahu Akbar, tak berhenti, Allahu Akbar tu. Tapi kalau Allahu Akbar, dia tak, kalau dia niat batal semayang, cerita lain. Maksud Allahu Akbar, aku batalkan semayang ini, aku tak nak semayang yang ini, takbir ni. Maka kalau dia niat macam tu, terbatal lah. Berdosa tetap berdosa. Membatalkan semayang fardu dengan sengaja, hukum berdosa. Cuma dia takbir 2 kali, sah. Allahu Akbar, tak puas hati ni, Astaghfirullahalazim, dengan niat ni semayang tadi batal, maka berdosa. Lepas tu Allahu Akbar kali kedua, sah. Sebab dia niat batal. Dia niat batal, dia niat membatalkan semayang dia tadi, berdosa, tetap berdosa.
Tetapi jika berniat, dia menolak niat yang pertama, dia batalkan yang pertama, iaitu takbir yang pertama, dan memutuskan sembahyang, dia putuskan aku tak nak sembahyang yang ini sebab tak puas hati takbir tadi, kemudian bertakbiratul ihram ia yang kedua, ni saya sah sembahyangnya, tetapi berdosalah ia kerana keluarnya daripada sembahyang yang pertama. Istilahnya berdosa kerana keluar, membatalkan sembahyang pertama tanpa uzur syar'i. Membatalkan solat fardu dengan sengaja haram. Solat sunat tak haram, makruh. Kalau membatalkan solat sunat dengan sengaja, solat fardu haram. Jadi haramlah, dosa tetap berdosa. Dan jika sembahyang seseorang di belakang imam, maka bertakbir ia. Kemudian bertakbir. Soalan yang sebelum tu, mana makmum tahu imam ni macam mana? Ni nak jawab kan. Imam tadi tu dia niat batal tak? Allahu Akbar. Lepas tu imam niat aku batalkan takbir semayang ni. Berdosa lah imam. Allahu Akbar, ayat ni masuk, maka sah kan? Soalannya makmum mana tahu? Makmum mana tahu nak kena ikut, boleh ikut ke tak? Imam okeylah, selesai. Okay? Dan jika sembahyang seorang di belakang imam, maka bertakbir ia, kemudian bertakbir kali kedua. Maka adakah harus ia makmum mengikuti pada sembahyang ini? Sebab dia tak tahu. Kalau imam tu confirm takbir 3 kali, tak apa. Sebab kali ketiga tu yang buat jadi sah. Ini takbir 2 kali. Mana makmum tahu imam tadi membatalkan sembahyang takbir yang pertama ke tidak? Dan adakah harus dengannya makmum jika ditanggung ia telah memutuskan niat dan berniat keluar daripada sembahyang yang pertama? Boleh tak kita nak tanggung imam niat takbir pertama, lepas tu dia niat keluar sembahyang tu? Boleh tak makmum tanggung macam tu dan terus ikut imam? Kerana imam takbir 2 kali. Kalau ikut asalnya tak sah, 2 kali. Atau banyak soalan dia bagi. Atau tidak harus berimam dengannya, ataupun tak boleh jadi makmum dia, kerana asalnya tidak memutuskan ia niat pertama. Dan sebab asal bila buat macam tu, secara umumnya tengok tak sah dah sembahyang tu. Okay? Sebab habis tu entah imam batalkan sembahyang pertama tadi, takbir pertama. Tak boleh kata gitu, dia kata. Entah. Dan jika ia memutuskan niat itu, maka ia tidak layak jadi imam. Secara umumnya, bila imam takbir 2 kali, tak layak dia jadi imam. Bukan tak layak jadi imam, maksudnya batal sembahyang dia. Tu bukan tak layak, batal sembahyang dia. Sebab dia takbir 2 kali. Takbir kedua membatalkan takbir yang pertama, kerana ia bukan di dalam sembahyang. Tak boleh ikutlah, dia kata. Bukan dia kata, ni masih lagi soalan ni, dia suruh kita fikir. Dan juga makmum ada berasa ragu-ragu, syak di dalam hatinya. Imam ni apa cerita? Dia batalkan tak takbir yang pertama tadi? Takbir 2 kali aja. Adakah imam itu dalam keadaan sembahyang atau tidaknya? Dia soal-soal, maka dia jawab. Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam, yang ia akan mengikutinya, maka tidaklah sah mengikut. Imam tak tahu ni, imam tak ngaji ni, maka makmum tadi tak boleh ikut. Tengok makmum kata imam macam mana? Imam okey, faqih ni, imam tahu ni, maka baru boleh ikut. Seperti mana ragu-ragu syak ia pada keadaan imam itu lelaki atau perempuan nanti dulu. Jadi bila imam takbir 2 kali, makmum kena letak stand dia. Imam ni reti tak? Imam tak reti ni, makmum tak boleh ikut. Makmum ikut, makmum tak sah. Ataupun takkan imam tak tahu, imam tahu, faqih dia tahu, maka boleh ikut. Bergantung pada makmum punya pegangan. Dia kata kat situ. Kalau ragu-ragu tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Maksud sebenarnya seorang lah makmum tu. Takkan nak tanya imam dah takbir. Kan? Dia bagi perbandingan ni adalah dia syak imam tu lelaki ke perempuan, maka tak boleh ikut. Imam ni lelaki ke perempuan? Syak, tak boleh ikut. Ikut batal. Walaupun akhirnya tengok-tengok imam lelaki, tetap juga sembahyang dia tak sah. Walaupun dia tadi imam ni syak, imam ni tak membatalkan takbir yang pertama ni, tapi ikut ajalah. Lepas dia sembahyang, dia tanya imam, tadi takbir 2 kali tak? Takbir 2 kali. Masa takbir pertama ada niat nak batalkan tak takbir? Masa takbir yang kedua tu ada niat tak? Sebelum takbir yang kedua ada niat batalkan takbir pertama? Ada niat lah, aku tahu, aku ngaji juga. Dia kata gitu. Makmum tadi dia syak, imam ni batalkan tak takbir yang pertama. Makmum tadi tetap tak sah. Walaupun lepas pada tu tanya imam kata maknanya orang lain yang kata imam tu sah. Dia yang kata, dia biar ragu-ragu, dia tak sah. Macam tu juga imam ni laki perempuan. Semayang je lah. Lepas semayang tengok betul-betul memang betul laki.
Makmum yang sembahyang tadi tak sah, walaupun hakikatnya lelaki. Kerana ketika sembahyang mesti makmum tu yakin imam tu sah, mesti yakin imam tu lelaki. Orang lain yakin je imam tu lelaki, dia pula yang pelik, lelaki ke perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Biasanya imam yang tak kenal lah, tak kau imam yang kenal janggut macam ni, jambang takkan perempuan pula. Tapi suara kecil je apa, suara kecil macam perempuan. Perempuan ke imam ni? Makmum tu kata dia tak boleh ikut, dia yang tak boleh ikut. Orang lain kata lelaki biasa lah, boleh ikut, tak ada masalah. Walaupun hakikatnya lepas pada tu dapat tahu dia lelaki. Macam tu lah juga, imam ni sah ke tak, imam tak sah mayang ni, makmum tak boleh ikut. Dalam apa masalah sekalipun, imam tak sah ni, aku rasa imam tak sah, makmum tak boleh ikut. Lepas habis je semayang, dia tanya imam, rupanya imam sah, makmum tadi tetap tak sah juga. Sebab dia kata ataupun dia syak imam itu sah ke tidak, dia ikut juga. Hakikatnya imam memang sah, makmum tadi tetap tak sah juga. Dia sama macam masuk waktu lah, sama juga. Dah masuk waktu belum? Semayang je lah, dia semayang. Habis semayang, tak boleh tanya orang, dah masuk waktu belum? Tadi jam aku rosak. Dah masuk dah, semayang dia tetap tak sah. Walaupun hakikatnya dia memang dah masuk waktu. Dia sama je, dah. Habis. Masalah 53. Kaifiat takbiratul ihram dan lafaznya. Ini pernah belajar ni dalam kitab musalli ni. Yang takbir panjang Allahu Akbar. Panjang tadi. Allahu Ikbar, Allah macam-macam. Tapi Allahul Jalilul Akbar. Pelik-pelik ni. Masalah 53 akan datang. Sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.